Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Mudah-mudahan anjuran puasa masjid, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberi lagi keizinan pada malam ini untuk kita meneruskan sambungan bacaan surah Yasin kita, sambil-sambil kita bincang tentang hukum tajwid yang bakal kita akan bincangkan pada ayat-ayat yang akan kita bacakan, di mana pada malam ini kita akan sambung pada ayat 47 surah Yasin. Ya, boleh ambil Quran, ambil surah Yasin, apa pun tak kisah. Tengok handphone pun boleh, tak masalah. Ya, muka surat 443. Kalau Al-Qurannya buka surat 443, ya, surah Yasin ayat 47 malam ni. Wa idza qila lahum. Baik. Sebelum kita menyambung sambungan bacaan kita, marilah sama-sama kita membuka dengan membaca surah Al-Fatihah, di mana saya baca, tuan-tuan dan puan ikut bacaan saya. Surah Al-Fatihah dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Ayat 47 surah Yasin, muka surat 443. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. Sampai situ dulu kita bincang tengok hukum-hukum tajwid yang kita boleh keluarkan. Tentu ada umpan yang saya hormati sekalian, pada ayat 52 tu itu selalu orang tanya. Pada ayat 52 ayat akhir kita baca tadi, iaitu ada hukum saktah. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Lepas tu hadza ma wa'ada ar-rahman. Di situ ada hukum saktah. Atas surat tulis sin. Sin itu ringkasan daripada ejaan saktah. Sin, kaf, ta simpul, ta marbut, ta maftuhah, kemudian ta marbutah. Saktah. Dalam bahasa Melayu, saktah ini maksudnya diam. Kalau kita terjemah kalimah saktah tu maknanya diam. Jadi dalam istilah tajwid apa dia? Dalam istilah tajwid, diam sebentar tanpa bernafas jika bacaan sambung. Itu kena faham betul. Ya, banyak orang silap faham sini. Saya ulang balik. Berhenti sebentar atau diam sebentar tanpa bernafas, tanpa ambil nafas jika bacaan sambung. Maknanya, kalau tuan-tuan faham daripada apa yang saya sebut tadi, kalau berhenti dan ambil nafas tak ada masalah. Itu fahamnya. Kalau sambung baru saktah tu berlaku. Kalau tuan-tuan nak berhenti dan ambil nafas tak jadi masalah. Itu kita faham. Banyak orang yang tak faham. Dia kata mesti saktah situ, mesti buat tak ambil nafas tu. Tak mesti. Bahkan tuan-tuan sekalian, meninggalkan saktah itu lebih utama. Tak payah buat saktah tu lagi bagus. Pasal apa? Pasal tujuan disuruh saktah tu suruh berhenti. Tujuan saktah tu suruh berhenti. Kenapa? Kerana di sana kalau tuan-tuan lihat makna dia, qalu, mereka berkata. Siapa? Orang-orang kafir. Dia kata apa? Ya wailana, celakalah kami pada hari ini. Man ba'athana min marqadina, siapa yang bangkitkan kami daripada tempat tidur kami ini? Maksudnya kita besok semua mati kan?
Bila datang malaikat tiup sangkakala, semua bangun. Dan bangun tu terpinga-pinga. Duk tanya, siapa bangkit kita ni? Lepas tu jawapan, hadza ma wa'adar rahman. Ada yang kata ni suara malaikat, ini ada kata Allah sendiri yang sebut, wallahu alam. Itu khilaf ulama. Tapi ada suara lah yang sebut, dia kata apa? Hadza ma wa'adar rahman. Inilah yang telah dijanjikan oleh Tuhan yang bernama Rahman. Wa sadaqal mursalun, dan telah benarlah oleh utusan-utusan yang datang sebelum ni yang beritahu bahawa akan ada hari kebangkitan. Ini dia. Dah jumpa dah hari ni. Jadi tuan-tuan faham apa sana? Tuan-tuan faham bahawa kalau kita berhenti pada marqadina, kita kena pisahkan marqadina dengan hadza itu, pasal itu adalah kalam di antara dua pihak. Pihak orang mati yang bangun balik setelah kira kalam dengan ada satu jawapan lain. Dia nak cerita tentang persoalan yang dia pun tanya siapa bangkit kat kita ni. Sebab itu dia suruh saktah, nak pisahkan kalam tu. Jadi kalaulah saktah tu suruh berhenti, maka berhenti dengan mengambil nafas itu lebih baik sebenarnya. Kita baca, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Ambil nafas. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Itu lebih baik. Tapi kalau tuan-tuan nak sambung, kena berhenti. Kena buat begini kalau sambung. Kalau baca sambung kena berhenti tapi tak boleh hafaz. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Kalau sambung tanpa bernafas. Lama mana tu? Yang tak bernafas tu dia punya tempoh lama mana? 2 harakat. Tempoh berhenti tu 2 harakat. 2 harakat tu senang kira. 2 kali tepuk ni. Contoh ya. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Itu boleh. Tentang dua-dua tu betul. Tak ada masalah. Banyak orang dia silap faham, dia kata tak boleh bernafas di situ, mesti buat saktah. Itu salah. Bukan macam tu fahamnya. Baik. Baik, kita tengok ayat 47. Ya. Wa idza qila lahum anfiqu. Di sini saya nak bincang pada kalimah anfiqu, di mana nun bertemu dengan huruf fa. Bila nun bertemu dengan huruf fa, kita belajar ilmu tajwid, kita tahu hukumnya ialah ikhfa. Baik. Dari segi dengungnya kita faham, memang kena dengung. Tapi dari segi amali yang tepatnya macam mana? Semasa kita mendengungkan anfiqu itu, keadaan bibir kita bersedia. Tuan-tuan sekalian, bila tuan-tuan dengung an tu, yang nak bersedia pada bibir. Pasal apa? Pasal huruf fa ni keluarnya di bibir. Kalau tuan-tuan sebut huruf fa kan, bibir bawah menyentuh kepala gigi atas. Begini sebut fa. 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 Cara sebut fa. Bukan kita sebut dengan 2 bibir. Bukan sebut fa. Tak betul. Fa. Salah. Fa. Begitu sebut fa. Jadi masa tuan-tuan dengar anfiqu tu, masa tuan-tuan dengar an tu, bibir begini ya. Anfiqu. Cara dengar dia. Wa idza qila lahum anfiqu huruf nunnya tak jelas. Tuan-tuan jangan sibuk nak sebut nun. Kalau tuan-tuan baca wa idza qila lahum anfiqu, itu bacaan yang salah. Walaupun di situ ada nun, tapi jangan bunyi nunnya. Kenapa? Kerana ikhfa. Ikhfa ni apa? Ikhfa dia sembunyi. Sembunyikan huruf nun tu. Tak mau jelas nun itu.
Cara dia, masa sebut am tu, bibir bawah, duduk dekat kepada gigi atas. Dia tak sentuh terus. Tuan-tuan jangan sentuh terus. Kalau sentuh terus salah. Jadi mim pula. Kalau jadi mim, no, salah. Dia bukan rapat, dia dekat aja. Anfiqu. Cuba semua orang anfiqu 1 2 3. Begitu caranya. Baik. Anfiqu mimma razaqakumullah. Baik. Di sini kadang-kadang ada orang tersasul pada kalimah razaqaku. Sebab huruf qaf dengan kaf ni makhrajnya dekat. Huruf qaf makhrajnya di pangkal lidah. Huruf kaf pun pangkal lidah juga. Cuma pangkal lidah qaf tu ke dalam betul. Huruf kaf ni pangkal lidah juga. Dekat-dekat. Jadi kadang-kadang ada orang kita ni dia tak sempat nak sebut kaf dengan baik sebab dia terlampau tumpu dengan qaf. Dia baca mimma razaqakumul. Tak sempat nak ambil kaf tu. Padahal huruf kaf tu kata sikit. Dan huruf kaf ni tuan-tuan sekalian pastikan bila sebut letakkan sedikit angin. Bila sebut kaf pastikan ada angin. Qaf jangan ada angin. Begini bunyi dia. Mimma razaqaku. Dia ada angin. Mimma razaqakumullah. Baik, lagi sikit semua orang ikut saya. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah. Cuba semua. Baik. Qala alladhina kafaru. Di sana saya nak bincang huruf zal. Huruf zal. Qala alladhina. Ada di kalangan kita yang kadang-kadang tak dapat nak bezakan zal dengan zai. Dia baca qala allazi. Itu zai. Salah itu. Di sini zal. Jadi bagaimana sebutan zal yang betul? Bila kita sebut zal, lidah kita terkeluar sikit. Gitu. Qala allazi zi. Jangan rapat gigi. Kalau rapat gigi jadi zai. Qala allazi. Itu zai yang panjang tu. Yang ini zal, dikeluarkan lidah sikit. Qala allazina. Bagi betul sebutan itu. Penting ini kerana dalam Fatihah kita ada huruf zal. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jangan tersalah pada siratal ladzi itu. Kalau kita terbaca siratal ladzi, dia boleh membawa kepada tidak sahnya solat. Pasal tukar huruf. Itu kena faham betul tu. Kemudian kafaru. Qala alladzina kafaru. Tempat yang saya nak bincang dua pada kalimah kafaru ni. Yang pertama nak bincang pada huruf kaf. Bila tuan-tuan sebut huruf kaf, pastikan letak angin. Qala allazina ka. Baru dia lembut bunyi dia. Qala allazina ka. Itu huruf kaf. Yang kedua huruf ra. Ra selepas fa tu baris depan. Jadi ra tu nak dibaca tebal. Pasal apa tebal? Pasal ra baris depan. Jadi bila tuan-tuan nak baca tebal ra tu nak buat macam mana? Kalau tuan-tuan baca qala allazina kafaru, itu tak tebal. Habis macam mana tebal? Masa tuan-tuan sebut ru tu, pangkal lidah kena naik. Ru dengan ru salah. Ru begitu. Qala allazina kafaru. Nampak dia tebal. Qala allazina kafaru. Cuba semua orang. Qala allazina kafaru. 1 2 3. Begitu. Baik.
Lilladzina amanu. Nu itu panjangnya 4 atau 5. Senang je. Nak kenal macam mana? Lepas tanda panjang jumpa hamzah. Itu je. Dalam Quran ni, satu Quran tu tuan-tuan baca, bila jumpa lepas tanda panjang tu ada huruf hamzah. Tak kira lah hamzah tu tumpang alif ke, hamzah tu duduk sendiri ke, macam mana keadaan hamzah tak kisah. Lepas tanda panjang jumpa hamzah, bacanya 4 atau 5. Itu cara fahamnya. Kalau tuan-tuan nak belajar ilmu tajwid secara mendalam, itu orang panggil majais munfasil. Tapi tak ingat tu tak apalah. Tak ingat pun tak apa. Cukup dengan tuan-tuan faham yang tadi saya. Lepas tanda panjang, jumpa dengan hamzah, set terus 4 atau 5 harakat. Itu bacaan dia. Mengikut bacaan kita Hafs an Asim. Baik, selesai. Lilladzina amanu. Kemudian selepas itu ada kalimah nutuk. Baik, tuan-tuan sekalian. Di sana huruf ta. Huruf ta yang mati di tengah-tengah itu, tuan-tuan kena ada bunyi lantun suara. Lantunan suara itu orang panggil apa? Qalqalah. Baik. Qalqalah ini nak tebal ke nipis? Tebal. Kenapa tebal? Kerana huruf ta adalah huruf tebal. Ya. Ada angin tak? Tak ada angin. Dia suara saja. Kalau tuan-tuan buat begini, nut, salah. Jangan ada angin dia. Nutuk. Dia bunyi tok, bukannya nut. Angin tak mau. Salah. Yang ada angin huruf ta, yang ada titik tu. Huruf ta tak ada angin. Qala alladhina kafaru lilladhina amanu anut'imu. Nampak? Anut'imu. Dia bunyi anut'imu. Gitu. Baru clear huruf ta tu. Baik. Anut'imu man law yasha'u. Lagi sekali tuan-tuan jumpa. Selepas tanda panjang bertemu hamzah. Ya. Kalau tadi tuan-tuan baca amanu 4, maka dekat yasha juga baca 4. Kalau tadi tuan-tuan baca amanu 5, yasha juga baca 5. Itu cara dia, seimbangkan bacaan. Itu disiplin bacanya begitu. Baik. Law yasha'ullahu ata. Lagi sekali jumpa ta. Lagi sekali jumpa ta. Tebalkan bunyi qalqalahnya. Baik, kita cuba baca, tengok sekali lagi ayat tu. Qala alladhina kafaru lilladhina amanu anut'imu man law yasha'u Allahu at'amah. Terus semua. Nafas tak cukup. Nafas tak cukup, nak buat macam mana? Berhenti setakat mana yang cukup. Katalah kita qala alladhina kafaru lilladhina amanu. Sampai situ je lah. Dah buat macam mana? Ambil balik. Lilladhina amanu anut'imu man law yasha'. Habis lagi nafas, berhenti lagi, ambil balik. Law yasha'ullahu at'amah. Cara dia, ya, senang aja. Jangan paksa, jangan curi nafas, itu salah. Curi nafas salah. Berhenti terus dan ambil nafas betul-betul. Ulang balik sikit kalimah, itu cara dia. Baik. Terus lagi. In antum illa fi dhalalim mubin. Di sini perbincangan saya pada kalimah antum. In tak perlu bincang, kerana dia tak perlu dengung. Nak kenal macam mana tak dengung, mudah saja. Tuan-tuan tengok nun ada tanda sukun. Tengok nun ada tanda sukun, jangan dengung, habis. Itu je. Kalau nak bincang hukum kan, nama je hukum izhar. Izhar.
Susah nak cerita, ada 6 huruf lah nak kena hafal. Tak payah hafal. Cukup dengan tuan-tuan tengok nun ada tanda sukun, jangan dengung habis. Jadi jangan baca in an, salah. Baca yang betul ialah in an. Tak perlu dengung. Tapi cuba tuan-tuan tengok pula selepasnya tu, antum. Nun tak ada tanda pula. Itu tunjukkan dengung. Itu tunjukkan kena dengung. Baik, jadi in antum. Nampak? Satu, dengung. Yang kedua, dengung macam mana? Dengung dia sama macam kita bincang huruf fa tadi. Wa idza qila lahum anfiqu. Apa yang samanya? Semasa tuan-tuan mendengungkan antum itu, ujung lidah tu bersedia dekat dengan huruf ta. Dia tak sentuh ta. Huruf ta kat mana? Ujung lidah kita menyentuh pangkal gigi. Itu ujung lidah sentuh pangkal gigi. Bagi mereka yang dah tak ada gigi tu, gusi lah. Gusi lah. Okey. Jadi maksudnya masa dengung an itu, ujung lidah tu dekat dengan pangkal gigi kita. Tak sentuh, dekat saja. Jadi akan hasil bunyinya in antum. Nampak? Dia bukannya an. Dengar betul-betul. Dia bukan bunyi nun. Tak mau bunyi nun. Tak mau bunyi. Maksud saya tak boleh nak eja an. Kalau eja Rumi ya, an. Tak boleh eja begitu. Dia tak bunyi n tu. Dia in bukannya an, tapi begitu. In antum illa. Cuba semua orang, in antum illa. 1, 2, 3. Baik. Masa sebut tum tu pula, pastikan ada angin. Tak ada angin. Bila tak ada angin, dia bunyi berat, dia bunyi kasar sangat. In antum. Nampak? Tom biji dia bunyi gitu. Tapi kalau kita letak angin, dia lembut je bunyi dia. In antum. Itu yang bunyi yang betulnya. In antum. Cuba semua. Tum. Dia ada c tu ada. Tapi taklah kuat sangat. Illa fi dhalal. Di sini satu benda nak dibincang. Huruf dot dengan lam tu dekat. Selalu orang kita ni tersasul lidah dia. Ya, tersasul macam mana? Dia salah pada lam tu. Dia suka tebal lam. Dia macam gini. In antum illa fi dhalalim. Betul ke? Bola. Bukan bola. Tapi dia kena baca bola. La. Bukan bola. Bola. Lam tu nipis. Dot tebal. In antum illa fi dhalalim. Itu cara sebut lam. Bila lepas pada huruf dot tu, jaga. Bola. Itu. Bola. Bukan bola. Bola. La. Mulut tu dia kembang ke tepi sikit. Mudah insyaAllah. In antum illa fi dhalalim mubin. 1, 2, 3. Baik, selesai dah. Lagu saya baca ni lagu sikah. Sikah ni. Kalau tuan nak buat sikah ni apa dia? Lagu sikah ni kalau tuan-tuan tak tahu, tuan-tuan nasyid tu. Tala'al badru alaina min sadiyatil wada'. Itu sikah. Bismillahirrahmanirrahim. Sikah nama dia. Baik. Kemudian tengok ayat 48. Wa yaqulu mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin. Di sini saya nak bincang pada yang pertama kalimah wa'du.
Huruf Ain. Nak bincang huruf Ain. Pasal huruf Ain ni ada di kalangan kita yang sebut macam ni. Dia sebut ni macam ni lah. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in. Dia baca wa'du in, seolah-olah macam bunyi huruf K. Kalau dia heja Rumi tu macam bunyi K. Tak mau. Huruf Ain bukan macam tu. Huruf Ain ni kita sempitkan kita punya kerongkong, tapi jangan terlampau rapat. Macam ni. Dia masih membuka lagi, dia masih merenggang lagi. Dia kena macam ni. Wa yaquluna mata hadzal wa'du. Wa'du. Dia bukannya wa'du, bukan. Dia tak mahu sampai mati. Tak mahu sampai mati suara kita tu. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in. Macam tu je, ringan je. Himpitan ditekak tu ringan je, jangan kuat sangat. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in. Okey, baik, selesai Ain. Kemudian in kun. Nun bertemu dengan kaf. Tuan-tuan sekalian, masa tuan-tuan baca in kun ini, masa dengung in tu, pangkal lidah kena sentuh langit-langit. Dia lain pula ni. Kalau tadi huruf ikhfa yang lain, dia cuma bersedia dekat dengan makhraj. Tapi untuk huruf kaf special, dia kena sentuh. Pangkal lidah tu kena sentuh dekat langit-langit keras kita masa sebut ing gitu. Dia kena bunyi ingkun. Ingkun. Dia tak mau ilkun, salah. Salah. Dia ing. Kalau heja Rumi dia boleh heja ing. Ing. Sampai punya ing lah yang ni. Ya, baik. Kuntum sama juga dengan in antum tadi. Masa sebut kun itu, ujung lidah kita dekat dengan pangkal gigi tapi tak sentuh. Boleh beza ya. Ing sentuh pangkal lidah, kun tak sentuh. In kuntum. Cuba dengar dua tu. In kuntum. Cuba semua in kuntum 1 2 3. Begitu. Baik. Kita baca semula. Yang lain tu tak ada apalah, senang. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Cuba semua. Okey, bagus ya. Kalau tuan-tuan dan puan ada persoalan boleh tanya ya, sebenarnya boleh tanya, tak masalah. Tak perlu tunggu habis. Sekarang pun boleh tanya kalau nak tanya. Terus ayat 49. Ayat 49, ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhsimun. Baik, perbincangan saya yang pertama pada kalimah yanzuruna. Nun bertemu dengan wa. Tuan-tuan sekalian, nun bertemu dengan wa hukumnya ikhfa juga. Persoalannya sekarang ialah dengung itu tebal ke nipis? Sudah pasti tuan-tuan akan jawab, dan kita sedia maklum dengung itu kena tebal. Dengung tu bukan serupa tuan-tuan. Kadang-kadang kita belajar tajwid ni dengung. Dengung dia ada tebal, ada dengung nipis, macam-macam cara dengung. Bukan satu jenis dengung. Di sini dengungnya kena tebal. Pasal apa? Pasal dia bertemu dengan huruf ra yang tebal. Selesai dia punya teori dia. Amalinya macam mana? Nak bagi tebal tu nak buat macam mana? Kadang-kadang kita faham kena tebal, bila baca tak tebal pun. Pasal amalinya kita tak faham. Masa kita mendengungkan yang guru itu, pangkal lidah tuan-tuan terangkat. Jadi masa kita dengung kan, pangkal lidah naik. Ma yawzu, ma yawzu. Begitu. Sebelum tu saya nak bincang juga huruf dha. Huruf dha, tuan-tuan, semasa sebut dha, lidah kena keluar. Maksud dia di sini, masa sebut yang dhu tu, lidah keluar, pangkal lidah kena angkat.
ma yanzuru, ma yanzuruna. Cuba semua orang. Ma yanzuruna. Baik, boleh ya? Susah sikitlah huruf dha tu. Huruf dha tu susah sikit. Cuma tuan-tuan kena faham, masa dengung yang tu belum lagi. Masa dengung yang tu, ujung lidah tu belum lagi keluar, cuma duduk dekat aja. Bila sebut dha, dhu tu baru lidah keluar. Ma yanzu. Masa sebut dhu tu baru keluar ujung lidah. Ma yanzuruna. Lagi sekali. Baik. Illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum. Di sini juga wahidatan ta'khudhu, tanwin bertemu dengan huruf ta. Ikhfa juga. Sama dah, berapa kali dah jumpa ta, ini kali yang ketiga. Masa tuan-tuan dengung wahidatan tu, ujung lidah kita duduk berhampiran dengan pangkal gigi, tidak menyentuh, hampir saja. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan. Wahidatan tan. Itu bunyi dia. Bukannya wahidatan tak. Itu bunyi Melayu kita. Ada cara Melayu baca tak betul itu. Yang betul ialah wahidatan. Dia dekat aje. Wahidatan ta'khudhuhum. Baik, semua orang wahidatan ta'khudhuhum. 1, 2, 3. Di masa yang sama, sebut ta tu kena ada angin lah. Sebab saya ada dengar tadi wahidatan tak. Tak. Tu tak ada angin macam tu. Tak ada angin, dia jadi kasar bunyi ta tu. Dia kena ada angin. Wahidatan ta. Dia baru lembut bunyi tu. Wahidatan ta'khudhuhum. Cuba. Dia bunyi dia lembut elok dah. Baik. Wa hum yakhissi. Sini satu lagi. Yakhissi. Tuan-tuan sekalian, semasa tuan-tuan sebut ya khis, masa sebut khi tu, mulut ni kena sengih, kena senyum banyak. Begitu juga masa sebut si, mulut kena begini ya khisi, ya khisi. Ada orang bila sampai satu dia buat gini, wa hum yakhissi. Ya khis, mulut macam tu. Itu tak betul. Wa hum yakhissimun. Salah. Begini tengok. Wa hum yakhissimun. Yakhissi. Kenapa kena senyum? Pasal baris bawah. Aku ingat bila baris bawah mulut kena gitu. Huruf apa pun jangan muncul. Pasal ada setengah orang ajar, ada orang cerita dia kata huruf tebal kena muncul. Itu yang pasal salah. Tak, muncul ni untuk baris depan saja. Ingat, muncul hanya untuk baris depan. Bila huruf tu baris bawah kena senyum walaupun dia huruf tebal. Ya khissi, bukan ya khissi, bukan, tapi ya khissi. Macam Fatihah kita tu lah. Ada orang baca ihdinas sirah, salah. Ihdinas, tak betul itu. Habis macam mana betul? Macam ni tengok. Ihdinas sirah, ihdinas sirah, bukan ihdinas sirah, tapi ihdinas siratal mustaqim. Sirata si, nampak? Bukan si begitu. Nak tebalkan huruf ingat. Tuan-tuan kena ingat, nak tebalkan huruf ni bukan kerja bibir. Nak tebalkan huruf ni bukan bibir punya tugas. Siapa punya tugas? Pangkal lidah. Samalah di sini. Ya khilsi. Masa sebut si tu, mulut senyum, pangkal lidah naik. Wa hum ya khilsi. Nampak? Pangkal lidah naik.
Wahum yakhisimun. Cuba semua. Wahum yakhisimun. 1, 2, 3. Susah sikit lah, tapi tak apa. Itu kaedah yang betul. Baik, kita ulang balik ayat itu. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhisimun. Cuba 1, 2, 3. Isya 44 kan? Dapat 44 kan? Okey, baik. Lagi 3 minit lagi. Okey, baik. Sempat lagi satu ayat insya-Allah. Baik, tengok pula ayat 50. Fala yastati'u. Situ. Di mana orang salah di sini? Orang salah huruf ta. Selalu saya dengar, saya mengajar. Hari-hari saya mengajar, saya tahu. Tempat yang orang kerap salah pada huruf ta tu. Sebab dia nak jaga ta tu. Dalam kepala dia set huruf ta tu. Dia baca fala yastati. Sepatutnya huruf ta lah, huruf ta lah. Kenapa nak sibuk dengan huruf ta rosak? Tengok tuan sebut kita bunyi gini fala yasta. Dia ta angkat dia. Fala yastati. Nampak? Fala yastati'una ta'ti. Jangan duk ada apa? Dengan sebab ta huruf ta besar. Fala yastati'una. Cuba semua. Kadang-kadang bila kita nak jaga ta, huruf ta pula jadi ta. Jadi fala yastati pula. Lama, cuba kena cermat. Fala yastati'una. Cuba semua. Baik, begitu juga tausiyatan ini banyak orang salah pada tau tu. Ya, dia tebak di situ tu dekat-dekat huruf tebal banyak. Dia terjadi ta tu tebal. Biasalah kita dengar dia baca fala yastati'una tawsi. Kena jaga yang nipis-nipis yang tebal-tebal. Fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Semua orang 1, 2, 3. Okeylah, sampai sini dulu. Baik. Ada persoalan tak sebelum saya berhenti? Boleh faham kan? Boleh. Baik. InsyaAllah kalau tak ada apa, hari itu dulu untuk malam ni. InsyaAllah akan datang kita akan sambung pada ayat 53 insyaAllah. Baik. Dengan itu saya mohon beribu kemaafan di atas kekurangan dan kelemahan sepanjang kuliah pada malam ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.